business management, pengurusan dalam perniagaan. Okay, dan chapter 6 ni chapter yang paling simple sebenarnya. Dan di dalam business plan juga chapter 6 adalah elemen yang paling senang lah you nak buat. Di mana you hanya melakarkan carta organisasi dan menyatakan duty bagi setiap staff di dalam carta organisasi tersebut. Okay? Okay. First of all, mari kita lihat learning outcome dahulu. Jadi at the end of the lesson, students are able to determine the definition of business management, discuss the importance of business management, kemudian describe the function and organizational chart for the business. Okay, jadi mari kita lihat apakah itu management. Okay, dalam bahasa Melayu, management ini adalah pengurusan. Okay, jadi pengurusan ini ada dalam mana-mana organisasi. Sama ada organisasi itu organisasi profit management ataupun non-profit organization. Contoh organisasi seperti sukarelawan. Okay, sukarelawan adalah organisasi yang melibatkan non-profit organization. Jadi hasil ataupun tugas mereka bukanlah untuk mendatangkan keuntungan ya, tetapi kerja-kerja kesukarelawanan. Okay, that's why kita panggil sebagai non-profit organization. Begitu juga dengan institusi ataupun organisasi di peringkat kerajaan. Okay, macam di UPM, di universiti, di sekolah. Okay, itu semua adalah non-profit organization. Kerana produk mereka adalah pelajar, menghasilkan graduan, menghasilkan pelajar. Okay, kalau profit organization, ianya lebih kepada company swasta. Okay, company yang membuat air contohnya, ataupun company yang menghasilkan produk makanan, company yang menghasilkan produk pakaian, ataupun company yang menghasilkan produk dari sudut devices. Okay, so itu adalah profit organization company. Okay, yang tu you perlu faham. Jadi di antara dua-dua company ataupun dua-dua organisasi ini, management pasti ada. Okay, pengurusan pasti ada. Okay, macam di asasi kita ada bahagian pengurusan. Jadi apakah tugas mereka yang duduk dalam kerusi pengurusan? Okay, tugas pengurusan adalah menentukan hala tuju organisasi. Okey, hala tuju ni goals, objektif, mission, vision. Okey, mereka yang akan membuat polisi. Mereka yang akan membuat undang-undang. Okey, mereka yang akan menentukan hala tuju. Okey, organisasi tersebut. Jadi dalam bisnes, kalau anda duduk dalam kerusi pengurusan, anda adalah kelompok yang bertanggungjawab dalam menentukan hala tuju syarikat anda. Ataupun anda adalah kelompok yang membina polisi, undang-undang, mission, vision, strategi syarikat anda. Dan polisi, undang-undang atau objektif itu harus dilaksanakan oleh pekerja-pekerja ataupun mereka yang tidak terlibatlah dalam bahagian pengurusan. Okey, setakat ni faham tak kuliah 4? Apakah itu pengurusan? Faham. Faham ya? So, management is the act of getting people together. Okey, maksudnya pengurusan ini adalah satu kelompok lah, kumpulan ya, yang planning, organize, staffing, leading or directing and controlling the organization. Okay, maksudnya kalau you lihat ayat ini kan, planning, organize, staffing, leading, directing, control, ianya melibatkan hala tuju syarikat. Okay, you plan. Okay, you nak plan apa terhadap syarikat ni. Okay, dan planning itu akan sama ada mendatangkan kebaikan ataupun keburukan lah. Kalau plan you tak bagus, then it can harm your company. Kalau plan you bagus, then it can benefit your company. Okay?
Jadi ini semua adalah kata kerja. Verb kan, planning, organize, staffing, directing dan juga controlling. Kata kerja kepada apa? Menguruskan syarikat itu. Okay. So, management can be grouped into 3 categories. Okay, yang pertama adalah top level manager ataupun top level management. Okay, yang kedua adalah middle. Okay, middle level management. Dan yang ketiga adalah low level management. Okay, jadi top level management, contoh saya ambil organisasi UPM. Okay, supaya you senang faham lah UPM. Jadi top level management, contoh VC, Vice Chancellor. LPU, Lembaga Pengarah Universiti. Ataupun Chancellor UPM kan, Sultan Selangor. So itu adalah top level management. Okay, individu ataupun kumpulan inilah yang akan menentukan hala tuju UPM. Berapa bilangan siswazah setahun, berapa kursus yang akan ditawarkan kepada pelajar, berapa tempoh credit hour, okay, berapa tempoh pengajian untuk degree, berapa tempoh pengajian untuk asasi, okay, pakaian, dari sudut pakaian, kemudian dari sudut yuran, okay, itu semua ditentukan oleh top level management. Kemudian middle level management. Okay, contoh kalau di UPM, dekan bagi setiap fakulti ataupun pengarah bagi setiap pusat or institute, institute tropika di UPM. So ada pengarah dia. So itu adalah middle level management. Diasasi, kita ada pengarah, kita ada timbalan pengarah. So itu adalah middle level management kalau di peringkat UPM. Okey, tetapi kalau kita lihat lebih spesifik, kita ambil pusat asasi sahaja sebagai satu organisasi dan our pengarah, our timbalan pengarah adalah top level management. Okey, jadi you kena tengok size company tersebut. Okey, sekarang ni saya bagi contoh, size dia adalah UPM. Okey, jadi middle level, dekan bagi setiap fakulti, pengarah bagi setiap institusi. Jadi dekan ini akan menggerakkan pula low level management. Okey, contoh ketua bidang, ketua bagi penyelaras, penyelaras bagi setiap kursus ataupun ketua penitia kalau di sekolah lah. Okey, ketua penitia. So itu adalah low level management. Okey, yang akan mengambil tugasan daripada middle dan juga top level. Okey, boleh faham tak hierarki ini? Kuliah 4. Faham ya? Jadi ada 3 lah. Okey, dan untuk bahagian pengurusan, okey, mereka yang duduklah di bahagian pengurusan, okey, mereka perlu ada skill. Beberapa skill. Yang pertama adalah political skill. Okey, mereka perlu tahu politik lah. Okey, bukan politik yang PAS, DAP, UMNO, tu bukan ya. Ini kita panggil sebagai politik pejabat, ya, ataupun office politik ataupun management politik. Okey, contoh ya, sebagai pengurus bagi sesebuah company, you perlu tahu dengan siapa anda menjalin hubungan, syarikat anda lah, you bekerjasama dengan siapa, adakah kelompok yang you kerjasama itu boleh mendatangkan benefit kepada syarikat anda. Okey, so kalau ya, then you perlu ada hubungan yang kuat lah dengan parti tersebut. Okey, parti ni bahagian tersebut lah. Okey, kumpulan tersebut. So itu kita panggil sebagai politik. They used to do a power based and established connection. Okey, contoh investor kan. Okey, syarikat you usahawan pertanian lah contohnya ya. Okey, usahawan pertanian, then you kenal dengan ataupun you ada hubungan yang baik lah dengan mana-mana individu di dalam bahagian Kementerian Pertanian. Okey, contoh ni adalah politik in real world, in your business ya. Okey, jadi kalau you tahu itu boleh mendatangkan kebaikan kepada
syarikat anda, then you need ada connection ataupun you perlu ada sesuatu yang boleh menguntungkan syarikat. Okey, itu adalah skill lah dalam pengurusan. Okey, kemudian yang kedua adalah conceptual. Okey, used to analyze the complex situation. Okey, you perlu ada skill bagaimana untuk menilai situasi baharu yang tiba yang boleh memberi kesan kepada company anda. Okey, contoh tiba-tiba COVID-19 datang kan. Jadi you sebagai pengurus of the company, you perlu tahu apa tindakan yang perlu you buat. Okey, terhadap pekerja, terhadap manager you. Pekerja sebuah syarikat ni hanya menurut perintah atau menurut arahan lah daripada bos mereka. Jadi you sebagai bos, you perlu ada tindakan yang bijak. Okey, yang tidak cannot harm the company lah. Okey, kemudian interpersonal, sebagai pengurus you perlu ada kemahiran insaniah. Okey, you perlu pandai how to communicate, how to motivate, how to be a mentor for your staff. Okey, and how to delegate the work. Okey, ada pengurus yang tidak pandai membahagikan tugas dan akhirnya bahagian operasi menjadi kacau bilau lah. Okey, so skill to delegate the work harus pandai. Saya bagi satu contoh je kan. You ada satu kumpulan. Okey, setiap kerja kursus anda pasti ada kumpulan. Okey, dan you tengok adakah ketua kumpulan anda ini pandai membahagikan kerja ataupun tidak. Ada ketua yang sangat teratur dari sudut pembahagian kerja. Okey, dan mereka sentiasa monitor setiap tugas yang telah diberikan kepada anak-anak buah mereka. Dan ada pekerja yang tidak mahir dalam delegation of work. Okey, menyebabkan kumpulan itu tidak ada hala tuju. Okey, kumpulan itu tidak tahu apa yang perlu dibuat. Jadi interpersonal skill itu penting dalam menguruskan sesuatu organisasi. Dan yang keempat adalah diagnostic, ability to visualize the situation and how to respond it. Okey, ianya samalah macam conceptual tadi. Okey, faham tak kuliah 4 setakat ni? Faham. Faham So ini contoh bagi top level management, iaitu kita ada board of director, kita ada president dan juga kita ada CEO ataupun general manager lah. So ni contoh kalau dalam exam selalunya exam akan tanya listkan contoh bagi top level management. So you letaklah ni board of director, president, CEO dan sebagainya. Kemudian exam akan tanya apakah duty bagi top level management. So ini jawapan dia. They are responsible for controlling the organization, develop a goal, strategic plan, accountable to the shareholder, Kemudian ini contohlah general middle level manager, iaitu consist of general manager, branch manager, pengurus di peringkat cawangan ataupun pengurus di peringkat department. So ini dia punya fungsi lah. Accountable to the top management for their department function. Maksudnya perlu ambillah polisi daripada top level management dan praktikkan di dalam pengurusan mereka. Kemudian akhir sekali adalah middle level manager. Low level manager. Contohnya adalah supervisor. Supervisor, ketua bagi section, kemudian foreman ataupun ketua bidang. So itu adalah low level manager. Apakah tugasan bagi low level manager? It a basic supervision. Maksudnya yang membagi, selalunya low level managers ini adalah individu yang paling dekat dengan staff ataupun individu yang paling dekat dengan pekerja. Contoh, saya bagi satu contoh adalah site supervisor. Site supervisor tapak bagi tapak construction. Jadi mereka ni yang akan supervise lah pekerja-pekerja di tapak pembinaan tersebut. Jadi mereka yang akan berurusan
dengan pekerja tersebut berbanding middle dan juga top level. Okey, selalunya top level dia akan turun lah ke tapak pembinaan ya. Selalunya supervisor yang akan turun. Jadi mereka akan menyampaikan apa yang diperlukan oleh pekerja kepada middle level management dan middle level management akan sampaikan kepada top level management. Dia ada hierarki dia lah dalam pekerjaan ni. Okey. Okey. Boleh faham ke setakat ni kuliah 4? Faham. Faham ya? Okey. So, now we move to organizational function. Okey, ni contoh hierarki Okey, ada managing director, kemudian di bawah managing director ada sales and marketing. So ni yang you perlu buat nantilah dalam business plan. Okey, sila letakkan siapa yang jadi manager, okey, siapa yang jadi pengurus bahagian sales and marketing. Okey. Ini contoh organizational chart bagi big companies lah. Makin besar company, makin besar organisasi, carta organisasi bagi company tersebut. Okey, ini pula contoh big, masih sama big. Kemudian this one medium company. Okey, you boleh tengok carta organisasinya lebih kecil compared to big company. Dan ini pula adalah small company. Okey, small company selalunya organisasi mereka tidak begitu compact compared to middle and medium and big company. Okey. Okey, so ini pula adalah business function, iaitu bahagian-bahagian lah di dalam perniagaan dan apakah fungsi ya. Contoh bahagian kita ada Department of Human Resource. Okey, jadi bahagian sumber manusia ni fungsinya adalah seperti ini. Mereka berfungsi dalam tugasan memberhentikan atau mencari pekerja. Okey, kemudian Human Resource juga bertanggungjawab dalam bahagian redundancy. Okey, dismissal ni memberhentikan pekerja lah. Okey, kemudian redundancy ni berkaitan dengan hal ehwal pejabat. Okey, kemudian motivation. Okey, contohnya menyediakan satu latihan kepada staff supaya sentiasa bermotivasi lah waktu bekerja. Contoh family day ke ataupun buat banking, itu adalah tugas human resource. Okey, ini contohlah professional development. Samalah tadi. So profesional ni boleh meningkatkan motivasi lah. Kemudian berkaitan dengan health and safety condition at work. Okey, at work. Mereka perlu lihat adakah suasana di tempat kerja itu selamat ataupun tidak. Jika tidak, perlu usulkanlah sesuatu apa yang perlu ditambah baik. Okey. Kemudian license with trade unions ya. Mereka juga perlu menguruskan hal ehwal berkaitan dengan siapakah investor, siapakah share partner of the company. Mereka perlu ada dokumen lah. Okey, berkaitan dengan pelabur, berkaitan dengan supplier, hal-hal berkaitan dengan perdagangan, trade union tu ya. Okey, kemudian kita ada sales and marketing. Okey, yang ini semua tahulah ya, bahagian pemasaran. Okey, kemudian kita juga ada bahagian research and development ataupun selalunya kita panggil sebagai R&D team. Jadi kumpulan R&D ni bertanggungjawab dalam new product development ataupun product improvement. Okey, contoh syarikat Apple. Okey, jadi Apple pun dia ada R&D team ya. Jadi R&D team ni lah yang akan bertanggungjawab dalam membangunkan produk Apple contohnya. Okey. Kemudian kita ada finance and account, mereka yang menjaga bahagian kewangan. Kemudian kita ada production and operation, mereka yang bertanggungjawab dari sudut planning output ataupun monitor keadaan sebenar sewaktu memproses produk. Okey, contohlah kalau Nestle kan. Okey, Nestle salah satu produknya adalah Milo.
Okay, jadi kalau pekerja itu ataupun manager itu bekerja di bahagian production, pekerja itu atau manager perlu turunlah ke kilang dan lihat cara memproses atau cara menghasilkan sebungkus produk Milo tadi. Okay, nama pun operation kan, mereka perlu lihat operasi produk itu. Okay. Dan akhir sekali adalah customer service. Okay, mereka yang terlibat dari sudut khidmat pelanggan. Okay, contohnya handling the consumer inquiries ataupun sekiranya ada review daripada customer, mereka perlu handle lah. Ada pertukaran barang, kemudian public relationship dengan customer. So kena dealing with customer lah, more to dealing with customer. So itu adalah bahagian customer service. Contoh kalau you rasa, contoh kalau you call company, kemudian ada individu yang menjawab lah daripada company tersebut. So individu itu adalah mereka yang bekerja dalam bahagian customer service. Okay, you takkan terus call kepada manager, operation manager, tidak. First kali you akan call, dia akan menjawab call itu adalah bahagian customer service. Contoh kalau you pergi ke Tesco, kemudian you beli barang you rosak. Okay, siapa yang you akan jumpa dulu? Customer service team. You akan pergi kepada customer service counter. Jadi customer service ni adalah pertahanan lah, unit pertahanan bagi sesebuah syarikat. Okey, boleh? Faham tak kuliah 4? Faham. Ada soalan tak nak tanya kuliah 4? Saya. Afiq. Tahu pula. Madam. Afiq nak tanya madam. Apa dia Afiq? Dengar tak suara saya? Dengar. Okey. Pasal customer service tu, agak-agak mana customer service yang lagi better? Dia bagus daripada communication ataupun action dia? Okey. Pertama sekali untuk mereka yang bekerja dekat dalam customer service ni adalah communication, interpersonal skill lah. Mereka perlu tahu how to communicate dengan customer. Sebab saya ada kawan lah yang bekerja di bahagian customer service. Okey, pertama sekali kalau you nak bekerja dalam customer service ni, you perlu menjadi seorang yang penyabar. Okey, itu adalah sifat pertama yang perlu ada untuk mereka yang bekerja dalam customer service. Sebab pelanggan yang datang kepada customer service adalah bermacam-macam. Ada yang marah, ada yang tak puas hati, kemudian ada yang suka menengking, ada yang okey, yang baik dan sebagainya lah. Okey, jadi that's why kita panggil customer service ni sebagai pertahanan bagi sesebuah company. Kalau you can deal better ataupun you can deal dalam keadaan yang baik, jadi urusan tu tidak perlu sampai kepada stage yang seterusnya. Okay, you boleh deal. Contoh dengan customer kan datang komplain, then you boleh deliver, you boleh bagi alasan yang baik dan alasan itu diterima oleh customer yang komplain terhadap company anda, then customer tu takkan ambil tindakan lah. Okay, mereka takkan pergi sampai ke peringkat penyaman company ataupun menghantar surat ke, bawa kes kepada mahkamah. Jadi customer service ni sangat penting dalam communication skill ataupun kita panggil sebagai interpersonal skill. Okay, interpersonal skill ni termasuklah komunikasi, kemahiran delegate sesuatu perkara macam tu. So kalau customer service yang tidak bagus tu salah siapa? Kalau customer service yang tak bagus, salah company lah, hire orang yang salah. Maksudnya waktu you ambil pekerja, kiranya pekerja tu tidak mahir lah dalam bahagian customer service. Tu mesti guna kabel tu madam. Ya itu lain cerita. Okay. Jadi perlu ada, that's why sesebuah company you perlu buat betul-betul. Sewaktu you hire a worker ataupun you hire staff,
Okey, staff ni betul-betul mahir ataupun tidak dalam bidang masing-masing. Sebab setiap manusia, setiap individu, mereka ada kemahiran yang berbeza. Okey, contohlah, individu tersebut seorang yang pendiam. Okey, seorang yang pendiam yang apabila ditanya tidak boleh memberi respon yang baik ataupun seorang yang kurang sabar. Bila ditanya asyik nak marah je kan. Kemudian you letak dekat bahagian customer service. Salah lah. Okey, tidak sesuai dengan sifat individu tersebut. Kemungkinan individu itu boleh bekerja di bahagian R&D. Okey, maksudnya pekerja ini senyap, tidak banyak bercakap, tetapi hasil kerja pekerja itu bagus. Maksudnya dia boleh siapkan produk dalam masa yang cepat, kemudian sangat on time ya. Contoh hari ni 100 produk patut dikeluarkan. So disebabkan pekerja ni tak banyak cakap, so dia boleh siapkan melebihi 100. Jadi you perlu pandai letakkan pekerja itu di bahagian kemahiran masing-masing. Kalau pekerja tadi yang pendiam tadi you letak dekat bahagian customer service, memang tu salah. Okey, nanti customer tanya, diam je kan, tak dapat nak bagi respon. So akhirnya customer pun tak puas hati, pergi ke bahagian lain pula. Okey, saman company contohnya. Kemudian jumpa manager. Pernah dengar kan selalu dalam filem kan? Ataupun dalam drama kan, tiba-tiba pelanggan, saya nak jumpa manager awak. Tu ayat yang customer tak puas hatilah dengan penerangan customer service. Okey, boleh? Faham? Faham. Madam, maaf mengganggu. Madam, saya. Boleh tak kita take a break kejap, Madam? Sebab masa Zoom ni nak habis dah. Nanti saya buat. Tak apa, dah habis dah pun. Oh, dah habis dah? Habis. Dah habis dah. So lecture saya dah habis dah sampai sini. Kita jumpalah. Bila kita jumpa? Minggu depan kan? Kita jumpa minggu depan. So dah habis dah. Terima kasih, Madam. Okay, thank you semua. Semoga Thank you. berada dalam keadaan Thank you, Madam. Jaga diri, Madam. Madam. Thank you, Madam. Okay, bye. Thank you, Madam. Bye-bye. Thank you. Welcome.